first kali puncanya masa tu sakit kepala sangat. Lepas tu pergi bekam lah kan, try. Orang tu tak berani bekam kat kepala. Dia termuntah-muntah. Dia kata ada nenek. Lepas cakap nampak kelibat, nasi mudah basi. Mata ni kadang lalu tengah tu macam ada orang cocok. Subhanallah. Lepas tu bau bangkai. Akak seorang berbau kan, tapi semua orang cakap tak bau. Sekarang ni tumit akak ni dekat beberapa bulan dah pergi Rasa menikam. macam-macam buat rawatan tarik ke apa yang Cina tu kan. Gonggong apa. Tak ni kata tak boleh pijak. Sakit sangat Cuba hantar-hantarkan sikit tumit tu. Sini. Ada sikit lagi lah. Sikit-sikit. Banyak beza Alhamdulillah. Okay, akak cuba pegang sendiri pula sekuat-kuatnya. Kat sini masih sikit lagi berbanding dengan Bekas dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan takdirnya juga kita dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita dikabulkan segala permintaan kita dan Allah meredainya lah. Jodoh, ajal, maut, pertemuan, rezeki, semua ketentuan. Banyak orang masuk booking, tiba-tiba cancel last minute. Allah tak izin lah. Kadang-kadang ada rancangan ni, adik-beradik semua nak berkumpul merawat. Aku ada hal, aku dah sihat semua. Itu semua permainan jin lah. Mereka bila damping kita, dia akan damping sampai kita mati. Dia tak akan lepaskan kita. Dia nak kita mati dalam pengakhiran yang buruk lah. Lepas tu dia turun pula dekat anak, cucu, cicit. Itu sebab bila tahu je ada gangguan, cepat-cepat buang. Jangan sampai kita menyusahkan keturunan kita. Cukuplah kita seorang susah. Subhanallah. Pada yang menonton, saya berada di Johor untuk checking dan juga rawatan keluarga ni. Seperti biasa sebenarnya, segala booking ditapis oleh admin-admin saya lah. Contoh, dia cakap bawah saya sakit bawah pinggang, boleh rawat? Tak boleh. Sakit hospital memang tak boleh dirawat dengan kaedah yang saya buat lah. Kalau orang lain claim, dia boleh tukar jantung baru semua, elakkan daripada percayalah. Hospital pun susah nak dapat orang derma organ. Macam mana orang boleh tukar jantung baru senang-senang je. Jadi kita fikir logik juga, kadang-kadang kena logik agar kita tak tertipu lah. Semua orang boleh claim lah, saya boleh bedah jantung abang, tukar buah pinggang baru. Mana datang buah pinggang tu? Ilmu tu ada, cuma dalam 1000 orang, 3 ke 4 orang saja yang betul-betul lah. Subhanallah. Jadi kita tapis supaya kita tak scam orang, kita telus dalam perkhidmatan yang kita buat lah. Mana yang boleh kita cakap boleh, mana yang tak boleh kita cakap tak boleh. Contoh macam hari tu dia ada kena tumor barahan otak. Kita dah cakap kita tak buat kat bara-bara ni. Tak apa, saya nak cuba juga. Kita tak jamin kat benda ni jadi. Pasal memang kena pergi hospital operation. Saya nak juga. Dia nak juga, kita terpaksa lah. Subhanallah. Jadi saya tak tahu kes pesakit. Hanya admin yang tahu, ditapis dan kita screening. Yang betul-betul ada ciri-ciri gangguan jin dan sihir, baru kita datang tolong. Okey, sebelum kita mula kerawatan, nanti ambil mic ni, rapatkan ke mulut, ceritakan. Kalau zaman P. Ramlee dulu, dia tengok mangkuk. Nampak tak? Tak nampak pendek umur. Sebenarnya P. Ramlee bagi hint. Pada zaman tok nenek kita sampai sekarang, orang sangat mudah percaya telik-telik. Sedangkan benda tu kita tak nampak, kita tak tahu, tapi kita mudah percaya. Dan orang kita banyak menganggap, perawat je boleh baca orang. Perawat je tahu benda masa lalu aku, apa yang aku buat dosa kat dia. Sebenarnya tidak.
Ya. Kalau dia boleh tahu dan dia menceritakan kepada umum, biasanya daripada berita-berita yang dicuri dengar oleh syaitan dan juga jin lah, dia hantarkan kepada si perawat ni, dia pun cerita dengan orang lah. Contoh, akak sekarang pakai baju hitam kan, dia tak ada tahu rumah kita tapi dia tahu. Adalah dia punya mata-mata. Pasal tak ada manusia yang boleh tahu benda yang gaib di sebalik dinding pun kita tak boleh tahu. Jadi yang pertama nanti ceritakan tentang mimpi. Dalam Malaysia, orang yang kena gangguan, dia akan dapat poin mimpi yang sama je. Dan yang paling random, mimpi ular. Yang kedua, mimpi bayi. Yang ketiga, jatuh tempat tinggi. Yang keempat, tempat bernajis dan tempat yang kotor. Yang kelima, mimpi dibunuh ataupun kita mimpi kuburan. Lepas tu kita akan kerap mimpi arwah keluarga kita yang telah meninggal dunia. Kita mimpi rumah lama. Kalau sesekali mimpi keluarga meninggal tu rindu. Kadang-kadang sebelum tidur tu kita bayang-bayang rindu kat atuk. Mimpi lah tu. Pasal benda tu dia dah ada dalam sistem otak kita. Lepas tu kita akan kerap mimpi watak-watak tertentu. Watak manusia lah. Perempuan cantik biasanya berkebaya merah. Berpakaian macam puteri Jawa. Kalau lelaki pula jubah putih, jubah hijau, jubah hitam. Dia akan datang dalam bentuk berjubah. Dan dia akan datang dalam bentuk berpakaian pendekar dan juga berpakaian kuning. Berpakaian kuning ni membawa maksud kita ni ada darah diraja. Dulu-dulu kala punya darah. Orang raja-raja dulu, dia mengambil jin untuk menjaga dia. Tapi dia tak ambil jin lekeh-lekeh. Dia ambil raja-raja jin untuk jaga dia. That's why lah mereka datang dalam mimpi dalam berpakaian kuning. Maksudnya raja dijaga oleh raja juga. Barulah daulat dia tu tak jatuh. Itu sebab raja-raja dulu kalau dia cakap dia jadi. Bukanlah daulat sebenarnya, kerana ada penjaga gaib dia yang pergi buat kerja tu lah. Dan kita akan kerap mimpi watak nenek tua. Nenek tua, hantu raya, lelaki ataupun perempuan yang cantik selalu datang. Mimpi bersetubuh yang kerap, mimpi suami curang. Kita akan kerap mimpi buaya, singa, anjing, babi ataupun kucing hitam. Dan kita akan kerap mimpi terbang. Mimpi terbang ni merujuk kepada ada jin yang bersayap mendampingi kita. Tu kita mimpi terbang tu, bukan nak jadi Superman. Jin ni dia ada beberapa kategori. Ada yang duduk di daratan, itu yang berwujud manusia dan berwujud binatang-binatang tu lah. Kalau kita kerap mimpi buaya, jin air. Kita akan, kalau kerap mimpi terbang ni, biasanya jin yang duduk di atas pokok yang boleh terbang macam pontianak apa semua tu lah. Langsui itu kan boleh terbang kan. Jadi itu dari sudut petanda mimpi. Yang kedua, bila seseorang kena gangguan, dia ganggu emosi. Emosi akan jadi kacau. Panabaran tiba-tiba, sedih tiba-tiba, takut tiba-tiba, putus asa, tak nak hidup, tak nak layan suami, tak nak layan anak, duduk dalam bilik seorang-seorang dan akan mengasingkan diri. Dia akan berubah totally ya. Kalau pada kecil memang macam tu perangai dia. Kita kena tahu sikap. Kita baca sikap. Anak aku ni memang pada kecil pendiam, memang tak ada gangguan jin dia, memang perangai dia macam tu. Okey. Dan hijab mata akan terbuka, boleh nampak sesuatu. Boleh mendengar bisikan-bisikan. Lepas tu, rasa diperhatikan. Rasa macam ada benda naik katil, ada benda pegang kaki, tarik kaki, rentap kita dan sebagainya. Lepas tu, kita akan ada penyakit-penyakit misteri. Kalau dia tak ganggu emosi sangat, dia akan bagi penyakit-penyakit misteri lah. Sakit yang tak ada jawapan dari hospital, sakit yang beralih-alih, sakit yang berwaktu. Memang sakit gangguan. Tak payah telik pun kita dah tahu kan. Benda tu jelas sebenarnya. Tapi abang tolong scan bagi gambar bini dia tak tutup aurat. Macam mana nak cerita? Sebab kena hati-hati, kena protect keluarga kita. Lagi-lagi aurat mereka lah. Jangan suka-suka pamer dekat mana-mana. Okey, yang pertama, apa mimpi? Yang kedua, apa gangguan? Emosi ke? Apa ke? Dan biasanya gangguan ni saya tambah sikit, akan kerap kena tindih masa tidur. Ada lebam-lebam peha dan betis. Okey, abang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mimpi tu memang tak ada lah. Okey. Cuma dah 2 bulan lepas memang ada macam lebam sikit lah. Lebam juga Subhanallah. Itu sajalah lain tak ada, mimpi-mimpi tak ada. Ada sakit misteri tak? Tak ada. Emosi okey? Cool? Kadang-kadang selalu Kadang-kadang jadi bertekak jugalah. Okey. Benda kecil je bukan.
Orang lelaki ni kadang-kadang dia sabar, bila hilang sabar dia memang naik itu normal. Pasal lelaki jarang kena gangguan pasal dia boleh kawal emosi dia dengan baik. Perempuan ni dia sukar sikit kawal emosi. Itu sebab 10 orang, 9 perempuan, 1 lelaki. Okey, Akak. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Kalau nak ikut apa yang Wan cakap tu, memang banyak akak alami. Okey. Kira 90% lah akak alami. 90% lah. Okey. First kali puncanya, masa tu sakit kepala sangat. Lepas tu pergi bekam lah kan, try. Orang tu tak berani bekam kat kepala. Dia termuntah-muntah. Dia kata ada nenek. Lepas tu dia suruh refer kat satu perawat lah. Saya pergi. Orang tu kata tak ada apa-apa, clear. Tapi dari mula saat tu kan, akak balik pintu ni ada orang ketuk 3 kali. Dia akak tak buka. Okey, lagilah ingatkan tak ada apa-apa. Tapi sejak hari tu memang tak boleh tidur. Cerita dengan anak memang orang takkan percayalah. Macam akak nampak kelibat, nasi mudah basi. Mata ni kadang lalu tengah tu macam ada orang cocok. Oh, subhanallah. Lepas tu bau bangkai. Akak seorang berbau kan, tapi semua orang cakap tak bau. Orang yang kena gangguan dia seorang je alami. Cerita dengan orang memang tak percayalah. Pasal benda ni non-logik. Mana ada bau bangkai? Dan bau dia biasanya 5 ke 10 saat hilang. Busuk ataupun wangi. Bangkai, bau sotong, bau minyak wangi, bau bunga kemboja. Itu bau-bau dia lah. Yang terakhir ni, buaya pun pernah mimpi. Buaya tu jalan warna putih. Yang terakhir ni, baru-baru ni akak mimpi akak pergi satu apartmen. Bawa Quran tak salah nak baca. Masa masuk apartmen tu, nak masuk satu unit, suasana tu terang benderang. Dapat masuk satu unit tu, nampak satu pakcik dengan anak dia suruh duduk lah. Lepas tu akak terlelap, bangun je buka balik pintu tu. Benda tu kotor, kawasan tu terlalu buruk. Itu satu. Yang kedua, ada nenek ngintai-ngintai kat lansir. Buruk muka dia. Ada keturunan bidan tak? Dulu nenek dia kerja hospital tapi sambut bayi. Bidan hospital lah. Okey, yang terakhir ni akak mimpi. Urut orang. Dia pun urut orang. Yang terakhir ni akak mimpi seorang nenek dia nazak nak meninggal. Seorang pun tak nak tolong dia mengucap kan. Akak volunteer lah, riba dia suruh dia mengucap. Lepas tu dia lepas lah. Dia tak macam tak dapat sebut. Tak mengucap lah, tak ikut kita. Tapi dia pergi macam gitu je. Tapi kalau tidur tu, memang kerap lah katil macam kriuk orang tidur sebelah. Tarik-tarik, monyet, muka rasa kuat buruk. ni, saya dah meremang ni. Ya, kampung buruk. Kuat rasa ni. Sakit badan, tersesa Mungkin sangat. kena rasuk lah ni. Janganlah. Akak pernah kena rasuk tak? Tak pernah. Tak pernah lah. Selalu kalau pergi, dia pakai Ada padang pergi tera. perawat tu, perawat cakap ni macam scam lah. Dia cakap tak ada apa. Dia macam ni. Kenapa saya datang rumah? Saya pergi rumah pesakit jauh-jauh. Biasa kalau kita nak pergi pusat rawatan, dia tahu. Awak siap nanti kita pergi merawat. Jadi dia ada di luar ataupun dalam. Dia curi pandang dan dengar. Lepas tu, kau nak buang aku tak apa. Aku tinggal rumah, kau pergilah. Tu kosong, dicek di pusat rawatan ni. Jadi bila saya datang rumah, jin tu, rumah pesakit adalah sarang-sarang mereka. Jadi kalau dia lari pun dia tak jauh. Dia akan curi tengok pada sekeliling rumah saja. That's why lah, saya ada teknik, saya boleh cuba untuk tarik mereka. Jadi misalnya, saya memang datang ni untuk sedut diorang ni semua. Kalau pergi pusat rawatan banyak kes, pergi pusat rawatan tak ada apa, balik rumah sakit balik. Betul. Biasa macam tu, memang kena cari perawat datang ke rumah. Sekarang ni, tumit akak ni dekat beberapa bulan dah pergi Rasa menikam. macam-macam buat rawatan tarik ke apa yang Cina tu kan. Gonggong apa. Tak ni kata tak boleh pijak. Rasa menikam-nikam ke rasa macam ada kaca ke ataupun macam ada keris, macam ada benda tajam lah. Dia tumit belah kiri ke dalam tu. Ada simpan barang pusaka tak? Tak ada simpan, maknanya waris lah, maksudnya ada orang bagi. Ada arwah pakcik kan. Keris ya? Duit lama ada keris satu kontot tu. Keris pintu nama dia. Itu yang keris tu yang rahim bagi. Yelah, dalam tu kita tak tahu. Dia kadang-kadang kena Keris dia macam golok kecil. tak apa, biarkan tu. Jadi arwah adik ipar dia bagi. Ini saya pesan sikit lah. Hati-hati kalau orang bagi benda-benda mistik ni. Takut orang nak lepas barang pada kita. Ya. Tak ada orang akan bagi barang yang kosong. Akak pun selalu nampak peleset. Subhanallah.
Kuat kat energi dia. Yo. Itu sebab terkeluar tak pada mulut akak keris saja. Allah je yang tahu. Sakitnya ni tak tahu Dah? nak ngadu kat siapa. Allah nak tunjuk kan? Ya. Dia rasa tumit dia macam ditikam-tikam keris. Dia ridik dengan ada simpan benda yang tajam lah. Ya. Subhanallah. Meremang ni. InsyaAllah kita usaha. Kita jangan was-was. Paling penting iktikad hati kita yakin sungguh-sungguh dengan Allah. Mustahil bagi saya, tapi tiada mustahil bagi Allah. Banyak orang dia stuck, budak ni tak betul tidak. Dia awal-awal tak yakin, macam mana nak jadi? Macam tu. Yakin dengan Allah, jangan yakin dengan makhluk. Makhluk tak dapat memberikan apa-apa kebaikan ataupun keburukan pada kita. Okey, adik, ada apa-apa? Kalau mimpi tak ada kot, tapi last mimpi pun mimpi macam tak tahu lah, masa tu tak sup apa, masa tu mimpi pergi perang ke apa lah. Mimpi perang. Itu je bergaduh lah. Tapi masa tu perang, kita ikut satu orang kat depan. Ada macam general kat depan lah. Dia suruh takbir, kita takbir lah macam tu. Emosi, paharan tak? Tapi tak ada, cuma penat je mungkin sebab belajar ke. Tu je. Okey, awak? Saya mimpi, dah lama tak mimpi. Okey. Tapi dah lama jugalah. Pernah mimpi macam jatuh dari tempat tinggi. Pernah macam, juga lah, jatuh tempat tinggi. Macam naik buaian. Buaya tu makin laju. Tapi dia stop. Saya jatuh. Macam tu. Okey, faham. Itu je lah kot. Yang lain tak ada? Lebam-lebam ada tak? Tak ada. Tak ada? Okey. Dekat sekarang dada jantung laju sangat-sangat Ada rasa laju Ada rasa tak selesa, ada rasa nak lari, ada rasa nak marah, ada tak? Macam puaduk lah. Okey. Berlibang libu orang Perak cakap. Orang Perak. Jadi insya-Allah Allah lah yang memberikan penyakit dan hanya Allah dapat menyembuhkan segala penyakit. Allah yang menyempitkan, Allah juga yang melapangkan, Allah yang menurunkan segala ujian ini dan hanya Allah mampu mengangkat segala ujian. Kita sebagai hamba wajib usaha sampai dapat jalan keluar. Betul. Orang meniaga pun 5 tahun, 10 tahun belum tentu berjaya. Tapi dia tak putus asa. Janganlah kita sakit 5 tahun, 10 tahun ataupun sakit 2-3 tahun. Allah tak izinkan lagi sembuh, buat sana sini tak sembuh, jangan putus asa. Pasal Allah cukup tak suka manusia yang putus asa daripada rahmat dia. Sepasal sepanjang ujian tu diberikan, Allah hapus dosa, angkat darjat dan beri pahala pada kita. Sebenarnya lah. Pasal kita umat Islam ni di sebalik musibah ada hadiah-hadiah yang Allah bagi. Jangan putus asa, insya-Allah. Okey. Jadi dulu arwah bapak saya dulu, dia macam bukan ubat orang lah, macam orang kena rasuk ni dia boleh pergi, boleh rawat, boleh ubat lagi tu. Okey. Dia belajar ke ataupun datang sendiri? Walau saya masa tu kecil lagi lah. Okey. Saya tak nampak lah. Itu dia macam keris juga. Dia pakai keris lah. Tapi saya dengar cerita sebelum dia meninggal tu dah ada orang ambil lah. Okey. Dia risiko menjadi perawat, anak cucu cicit dia, isteri dia semua akan dicari lah. Saya tahu nanti. Saya tadi baru kahwin dah kena serang lah malam pertama. Muntah darah. Subhanallah. Jadi itulah percaturan dia. InsyaAllah apapun iktikad kita, Allah izin je jadi benda-benda ni. Dan kebanyakan pesakit yang kena gangguan teruk-teruk ni, dia meninggal bukan kerana gangguan, dia meninggal kerana jangkitan kuman, buah pinggang, jantung. Subhanallah. Okey, tanpa buang masa, sama-sama kita baca. Ini dipanggil sumpah pemutus perjanjian. Kita putuskan segala perjanjian yang mungkin pernah dilakukan oleh tok nenek moyang kita dulu. Kita bukan cakap semua, tapi kebanyakan orang dulu memang ada penjaga, memang ada pendamping. Sebab apa? Rumah tak ada sistem security, hidup dengan penjajah. Anytime anak bini boleh kena rogol dan bunuh. Tak ada bank, tak ada apa. Jadi itulah benda-benda yang menjaga mereka. Guard pun tak ada. Nak jaga tanah dia besar-besar tu, dia ambil lah hantu raya jaga tanah. Orang nampaklah dia kat kebun, dia kat rumah tidur. Itulah sebenarnya. Kerja balak tak ada benda-benda mesin yang besar. 100 tahun boleh angkat balak. Rupanya ada, kalau buka hijab kita nampak ada 2 ekor tolong angkat sekali. Macam tu. Subhanallah.
Jadi kita jangan salahkan orang dulu, dia orang ada reason ambil. Kita buang saja benda ni. Ya, insya-Allah. Okay, ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, aku berlepas diri aku berlepas diri dari segala perjanjian, dari segala perjanjian, dari segala perhubungan, dari segala perhubungan, dari segala pertalian dari segala pertalian dengan jin, dengan jin, dengan sihir dengan sihir yang aku ketahui yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, maupun tidak aku ketahui, yang dihantar kepadaku, yang dihantar kepadaku, yang dipuja ke atas namaku, yang dipuja ke atas nama, yang mengikuti aku, yang mengikuti aku, yang aku terima secara rela ataupun paksa, yang aku terima secara rela ataupun paksa, yang aku terima secara sedar ataupun dalam mimpi. yang aku terima secara sedar ataupun dalam mimpi. Hancurkanlah ya Allah, Hancurkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, musnahkanlah ya Allah musnahkanlah ya segala perjanjian itu. segala perjanjian, Bebaskanlah diriku, bebaskanlah diri ahli keluargaku, ahli keluarga, keturunanku, harta bendaku, rezekiku, rezeki, dari berkait lagi dengan mereka ya Allah. dari berkait lagi dengan mereka ya Allah. Berikanlah aku jalan keluar ya Allah. Berikanlah aku jalan keluar ya Allah. Berikanlah aku kesembuhan yang kekal ya Allah. Berikanlah aku kesembuhan yang kekal ya Allah. Berilah aku perlindungan ya Allah. Berikanlah aku perlindungan ya Allah. Merdekakanlah aku ya Allah. Merdekakanlah aku ya Ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, saya terang sikit lagi. Ketika proses rawatan, ada part saya baca dan ada part saya akan pegang bahagian tertentu, ubun-ubun, belakang telinga dan juga belakang badan lah. Itu tempat yang saya pegang tu, tempat-tempat yang biasanya jin-jin duduk. Poin-poin dia kebanyakan sama. Berat bahu, leher berat, sakit belikat, sakit pinggang. Biasanya kalau part private, saya akan pakai kayu ataupun apa, saya letakkan. Saya tak pegang direct. Dan pastikan kita jangan bagi mana-mana perawat pegang direct. Pasal perawat tu manusia bukan malaikat. Kena faham. Dan banyak kes-kes cabul berlaku disebabkan perawat tu gagal ujian Allah. Ya, subhanallah. Sepanjang proses, dia akan ada reflect body. Kita cek melalui reflect body. Kita tak ada 3 ekor dalam perut ni, seekor 500, tak ada. Benda-benda macam tu saya tak buat. Reflect ni maksudnya orang yang ada gangguan, dia akan rasa tangan saya ni macam pisau. Dia akan rasa dihiris-hiris dan sangat tajam dan sangat sakit bila saya tekan point. Yang kedua, gelombang bacaan tu dia akan menyebabkan ada refleks, sakit di anggota tertentu, mual, muntah, tak selesa, berdebar dan akan dirasuklah kalau terlampau berat gangguan tu. Okay? Jadi insya-Allah serahkan diri bulat-bulat pada Allah. Sebelum kita mula, niat dulu dalam hati, ya Allah, jika apa yang aku alami ini akibatnya daripada gangguan jin dan sihir, tunjukkan, buktikan, zahirkan dan binasakan mereka semuanya ya Allah. Aku yakin, aku usaha, Engkau akan bagi jalan keluar. Keyakinan sangat-sangat penting. Keyakinan ni tauhid kita pada Allah lah sebenarnya. Ya, kepercayaan kita pada Allah. Lepas tu tutup mata, zikir Allah, 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 menggunakan hati kita. Hidupkan hati kita dengan Allah. Sebenarnya zikir yang saya bagi pesakit zikir ni, saya nak pesakit cuba hidupkan hati dia. Di luar pada rawatan nanti, bila dia tengah duduk tengok TV ke, memandu ke, hati dia tu ingat Allah, ingat Allah. Zikir tu salurkan ke seluruh anggota tubuh kita yang sakit, niat untuk membakar jin dan sihir dalam badan. Maksudnya saya tolong pada luar, pesakit tolong daripada dalam. Barulah orang cakap dia ada jalinan dan memudahkan urusan. Ya, insya-Allah kalau dia rasa sakit sangat bagi tahu. Okey, boleh mula niat dan juga zikir. Jangan buka mata selagi mana saya tak suruh buka mata. Khusyuk, buang dunia dan isinya, yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الحتمة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الحتمة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الحتمة من شر ما خلق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله العلي العظيم. بسم الله الغفور الشكور. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أول وآخر والظاهر وباطن لا حول ولا قوة إلا بالله. التحيات المباركات الصلاة الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنات المحيا والممات ومن شر فتنات المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, izinkanlah aku merawat rohani dan jasmani ini, Ya Allah. Jika ada kebatilan jin dan sihir dalam tubuh mereka, Ya Allah, zahirkan, Ya Allah, buktikan, Ya Allah, tunjukkan, Ya Allah, binasakan, Ya Allah. Jika ada yang lari, Ya Allah, sejauh mana pun mereka lari, Ya Allah, heret mereka masuk dan binasakan semuanya, Ya Allah. Permudahkanlah urusanku, Ya Allah, janganlah Engkau persulitkan, Ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir bita min bakhar, Ya Karim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ya Allah, zahirkan mereka ya Allah. Ya ma'syaral jin, mawujud dengan izin Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
في السماء وهو السميع العليم. يا الله 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 يا الله. بسم الله أول وآخر والظاهر وباطن الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله أول وآخر والظاهر وباطنه الله أكبر. Ya Allah, zahirkan mereka ya Allah. Maujud, wahai jin nenek hadir. ليس لها من دون الله كاشفا 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 ليس لها من دون الله كاشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu 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 akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله Okey, buka mata sekejap. Abang ada rasa apa-apa tak? Kakak? Tumit dia berdenyut. Awak? Ini? Tak ada. Kakak pernah nampak nenek tu dalam bilik ni tak? Kat dalam sini. Kat dalam sini. Okey, luruskan kaki. Kat ujung katil tu. Kat ujung katil lah. Macam-macam lah. Kat bilik ni Dia naik gitu. Okey, lurus kaki dia. Alhamdulillah, yang lain tak ada apa.
Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itu rasa sakit tak? Kanan kiri. Nanti bongol di sini. Poin dia kat sini. Sakit sangat Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ni kategori jin yang tak duduk dalam body. Dia mengganggu pada luar, dia menyakiti pada luar. So, kita detect dalam dia tak ada. Okay, kita cek dulu, tengok poin di mana yang dia sakit. Akan kita tarik keluar. Situ. Situ. Ke kanan sikit. Sini. Kan, lagi. Sini. Okay. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله أكبر. Yang tumit ni pernah buat urutan tak? Belum lagi. Belum pernah urut lah. Pakai ni ikut apa? Gigong ya. Bukan dia macam Kigong apa? Kigong. Okey. Tengok. Kita buka urut, kita gosok-gosok macam ni je. Kita keluar angin Memang bilik ni, duduk dalam bilik ni, benda tu. Apa jadi kita clearkan rumah Akak yang selalu rasa ni, dia tak rasa. Aku duduk rumah ni. Mata ada rasa panas tak tadi? Ada berair macam Macam pijar. Dia reflect supaya benda tu jelas lah. Memang nak hantar mata ya. Tiba-tiba macam kita rasa ada rambut, ujung rambut tadi kocok tu. Okay, saya cuba tarik dulu, kita tengok. Kadang-kadang ada merah je dia. Dia simple. Kalau sakit ni akibat daripada tersedio ke, salah urat ke, saraf sendi ke, ataupun dalaman kita mungkin ada masalah. Biasanya orang ada 3 serangkai tu lah. Ada sakit kronik tu, dia akan ganggu sistem badan. Jadi sakit macam tu saya tak boleh ditarik-tarik. Kalau kata sakit ni akibat gangguan, kita boleh tarik dia keluar. Bila lepas tarik tu, sakit tu automatik akan hilang 5 ke 10 saat. Bismillahirrahmanirrahim. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Ya Allah, hancurkan segala kebatilan jin dan sihir yang ada dalam tubuh ini, ya Allah. Keluarkan semuanya, ya Allah. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Keluar daripada jasad ini, keluar daripada rumah ini. Al'anuka bi la'natillah. Al'anuka bi la'natillah. Al'anuka bi la'natillah. Saya tak pegang kuat tapi rasa sakit Ada rasa benda tercabut tak? Fakaf hayya Aisyah. Macam kata-kata.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين الله أكبر. Sakit sangat Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Dia punya sakit tu sampai ke tulang punggung rasa Okey. Bismillahi 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 bismillahi. Okey. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benda ni dia ganggu fizikal, dia menyakiti. Sebab apa? Kita contoh boleh solat berdiri, dia ganggu hinggalah kita tak tahan, kita solat duduk. Solat duduk dengan solat berdiri, beza tak pahala yang kita dapat? Kurang kan? Dia serang lagi supaya duduk pun tak boleh solat, sehinggalah kita tak boleh solat langsung. Jadi benteng diri kita tak ada, mudahlah dia akan ambil alih seluruh tubuh kita. Kurang kan? Okey, sikit lagi. Dia dalam 5 ke 10 saat akan rasa kaki agak ringan nanti. Dan poin dia banyak belah kiri badan. Sakit gangguan ni poin belah kiri. Ada yang kanan, tapi dalam 10 orang 2 orang kanan, 8 kiri. Kenapa dia suka kiri? Jantungnya tak hati kan. Yang kedua kerana Rasulullah suka kanan, dia benci kanan. Dia banyak serang kiri. Kiri ni dia membawa simbolik kepada jalan kejahatan, jalan hitam, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, kita tengok dalam 30 saat kejap. Kita nampak kita tak urut dia tapi angin dia keluar. Salah satu ciri bila kita ruqyah pesakit, kita nampak pesakit sedawa ataupun keluar angin, itu bermaksud ada benda-benda yang keluar pada badan dia. Okey, biarkan dulu sekejap. Tak sakit lah. Macam selalu pegang dia sakit. Kalau selalu pegang sakit akan nak test lah, tengok. Okey, akak picit kuat-kuat tengok sini. Dia memang kat sini lah. Ada sikit lah. Okey. Banyak beza lah. Banyak beza Selalu Alhamdulillah. memang sakit. Allah tahu sakit lah. Okey, akak cuba berdiri, akak cuba pijak tengok. Okey, tolong mak. Bangun. Okey, kamera. Ambil wide sikit. Okey. Rasa kurang. Rasa kurang Alhamdulillah. Boleh alhamdulillah. Cuba hentak-hentakkan sikit tumit tu. Sini. Ada sikit lagi lah. Sikit-sikit. Banyak beza lah. Banyak beza Alhamdulillah. Okey. Sakit dah nak bangun pagi. Macam nenek kebayan je ni. Dia kalau jin nenek damping kita akan berubah jadi macam nenek tua. Perwatakan kita. Sakit pinggang, sakit belakang, sakit lutut, sakit kaki. Kalau jin rimau, kita jadi garang macam rimau. Saya nak bergentak je. Dia macam tu. Dia akan mempengaruhi diri kita. Kalau jin pendekar, yang kita selalu nampak baju hitam, pakai merdeka, pakai tanjak ni, kalau kita mimpi ataupun nampak, orang macam ni biasanya naik je sikit dia akan terus silat. Padahal dia tak nak belajar silat. Dia mempengaruhi. Kalau jin pontianak, kita akan gelak macam pontianak selalu. Seringan Saya macam ada orang peluk kat kaki dia. Okey, luruskan balik sekejap. Alhamdulillah. Dia sihir ni kalau dalam kita nak mudah faham lah. Saya tak nampak jin sihir ni, tapi mudah faham kita tahu ciri dia. Dia menyucuk menikam. Dia umpama duri, jarum ataupun benda yang tajam yang melekat dekat daging kita. Dan biasanya waktu diteruk lepas maghrib, nak dekat maghrib, pukul 12 malam, pukul 3 pagi, hotspot. Dia akan serang sampailah azan subuh je, baru hilang sakit, kita pun tertidur. Faham? Dia, waktu dia hotspot, bermula 12 malam lah. Sebab orang pergi buat paranormal 12 malam. 9 malam pergi tak ada hantu lagi. Macam tu lah. Kurang Tadi kita tekan je dia tak boleh tahan lah. Macam ujung pisau tu, kita bijak dan itu lah sakitnya. Tapi bila dah jalan dia lega. Sebab tu yang Wan cakap tu memang betul. Tu tak boleh tidur. Dia ganggu fizikal. Dan bila fizikal dah sakit, kita akan emosi. Bila kita emosi, stres, akan keluarlah masalah kejiwaan pula. Hubungan dengan anak-anak, suami akan jadi hamba lah. Alah, mak dah tak betul ni. Anak dah sangka macam tu. Okey, anak bini dah sangka macam tu, suami dah sangka macam tu. Dan bila makin lama makin melarat, dia akan boleh jadi gila, mati, lumpuh. Gangguan jin ni, risiko besar dia gila, mati, lumpuh. Risiko pada perawat kali 10 kali ganda. Nak dia kali 10 kali ganda. Saya sebenarnya batuk itu sebulan lebih dah elok. Tiba-tiba saya nak start balik hari pertama tu buat rawatan. Tengah cakap okey, start baca je suara lost, suara hilang. Sebab saya cuba kontrol juga suara saya, keluar juga suara itik tu. Dah kurang lah, banyak kurang ni. Dapat rasa.
Kaki tiba-tiba dia rasa ringan. Macam ada aliran kan. Darah dah mula jalan balik. Lagi satu, HB pernah turun sampai 96 je. lagi satu, jin bila duduk dalam body, dia duduk dalam salur darah kita, dia kencing berak dalam salur darah kita. Kencing berak dia jangan kita terjemahkan macam manusia punya kencing berak, takkan sama. Tu sebab bila kita cek hospital, dia cakap ada jangkitan kuman, ada kuman dalam darah. Kita bukan makan kuman, mana datang kuman tu? Betul? Jadi dia beranak pinak dalam body dan dia bernajis dalam body kita. Kalau ikut hadis Nabi, jin ni dia tak makan asap. Orang jenuh suami esok ukuk kena abang ni makan makanan jin. Sebenarnya jin dalam riwayat Nabi cakap jin yang pertama dia makan tahi-tahi binatang. Itu jin kafir lah. Yang kedua dia makan tulang belulang. Yang mana kalau yang Islam dia makan yang disembelih atas nama Allah. Yang bukan Islam dia makanlah bangkai-bangkai ni. Jadi itu makanan dia yang direkodkan dalam hadis. Tak ada pun cerita jin makan asap. Tak tahulah mana datangnya orang ni. Mungkin dia nak doktrin-doktrin ni dimasukkan supaya kita menghilangkan sunnah mengasapkan rumah pakai buhur tu kan. Kalau kita pergi umrah, pergi Mekah, Madinah kan dia akan pasang dekat masjid-masjid kan. Itu sunnah Nabi sahaja. Wangian yang memanggil malaikat. Jadi bila dia bagi doktrin jin makan asap, jadi kita akan tinggalkanlah benda-benda tu. Dan biasa orang ada gangguan dia tak boleh bau buhur. Memang dia akan mual, memang dia akan muntah, dia benci di sikit kepala. Sebab benda tu sunnah Rasulullah. That's why dia terefek. Tapi orang kita asap makanan jin. Kacau lah. Banyak kurang dah ni. Okay, saya tekan kuat-kuat Sakit tak? Tak. Beza sangat. Tadi sakitnya. Gigil ni. Tak. Alhamdulillah. Jadi itu bukti bahawa sakit ni memang ada sihir yang melekat kat sini lah. Owner sihir ni tak ada dalam body. Dia sebab tak dapat zahirkan. Cuma dia ada dalam kawasan rumah ni. Gerak hati saya kuat mengatakan dia ada atas katil. Dia ada atas katil tengah duduk sini tengok kita. Betul. Kadang-kadang kita baring kita rasa ada orang kriuk tau di sebelah. Tak apa, yang tu kita ada orang nak percaya. jadi kita clearkan dia. Ya, subhanallah. Sakit. Tahu. Okay, akak cuba pegang sendiri pula sekuat-kuatnya. Kat sini masih sikit lagi berbanding dengan Bekas dia tu. Dia macam contoh kita paku kat dinding kan. Cabut paku ada lubang kan. Itu bekas dia. Bekas. Alhamdulillah. Dia macam ni, sakit tu kalau kita cek doktor tak ada jawapan. Sakit tu contoh kita sakit sendi ke lutut ke pinggang, kita pergi urut tak jalan, pergi bekam tak jalan, pergi akupuncture tak jalan. Pasti sakit tu gangguan. Sakit tu sihir. Sakit yang tidak ada ubat, sakit yang tidak ada jawapan, memang sakit gangguan. Kenapa saya terangkan benda-benda ni cerita pada pesakit, pada penonton? Supaya kita boleh tolong orang ramai nanti. Kat tempat kerja ada kawan datang, ya aku selalu mimpi bersetubuh, aku selalu lebam-lebam lah. Kau ada gangguan. Kita dah ada ilmu kan, kita dapat tak tolong orang. Kita dapat elakkan orang daripada percaya telik-telik. Pasal kata Nabi, barang siapa percaya telikan, 40 hari amalan dia tertolak. Yang kedua, barang siapa percaya telikan dan ramalan, dukun-dukun, bomoh dan pawang, maka dia telah kufur kepada agama yang diturunkan pada Nabi. Keluar Islam. Elok nak tengok penyakit je, tiba-tiba dah terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah. Itu sebab kena hati-hati ya tuan-tuan. Ilmu ni sebenarnya umpama cahaya yang menyelamatkan diri kita. Itu sebab saya tak habis-habis terangkan pada pesakit. Walaupun ada orang cakap nak berubat ke nak menceramah. Itu terserah pada individu punya pemahaman. Yang penting saya dah sampaikan apa yang saya tahu, saya dapat selamatkan pesakit dan saya dapat selamatkan orang yang menonton. Pasal apa bila kita pergi rumah pesakit? Banyak benda-benda yang musyrik dan syirik dalam badan rumah pesakit. Sedangkan pesakit bersemayang tapi letak kaki ayam dekat pintu. Letak ladam kuda dekat pintu. Letak benda-benda yang digantung dan ditampal dekat rumah. Dan kepercayaan orang kita banyak yang percaya tak apa, tok nenek kita jaga kita dan sebagainya. Benda tu semua melibatkan akidah. Saya boleh nak tahu buat lah, bantu lantak kau lah, kau nak sesat kau punya pasal. Tapi akan ditanyalah nanti. Kau tahu kenapa kau tak bagi tahu? Maksudnya
Allah Ta'ala amanahkan saya untuk rawat pesakit punya body, emosi dan juga tauhid. Serba sedikit lah, kita tak pandai mana pun, cuma benda-benda yang basic tu kita kena terangkan. Banyak, kadang-kadang kita pergi rawat, dia cakap, Mak, saya makcik ni sakit dah lama, apa pun tak apalah, yang penting keturunan makcik jaga makcik. Dia cakap, keturunan mana makcik? Orang dah meninggal ke alam barzakh. Kalau kepercayaan kita macam tu, akidah kita sama tak dengan Hindu dan Buddha yang percaya tok nenek dia orang jaga dia orang, dan dia orang siap buat patung-patung dan menyembah. Bezanya kita tak buat patung, tapi kita percaya tok saya jaga saya, puan, nenek saya jaga saya, mak saya jaga saya, walaupun mak saya dah mati, mak saya hidup dengan saya. Mampus. Itu sebab kena diterangkan supaya kita dapat bawa keluar. Pasal kita dah akhir zaman dah, ya. Subhanallah. Okey, kita buat double check. Duduk je tempat masing-masing. Kalau nak duduk bersih dia pun boleh. Nanti duduk macam ni lama sakit. Ya. Okey, kali ni selawat ke atas Nabi gunakan selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai habis. Selawat ni juga saya ijazahkan, saya bagi untuk amal kepada penonton dan juga keluarga. Amalkan sehari 100 ataupun 1000 kali selama sebulan, tengok perubahan pada diri. InsyaAllah selawat ni sangat-sangat mustajab, lebih-lebih lagi di akhir zaman ni lah. Ya, satu-satu amalan yang memang sentiasa diterima, walaupun kita sebelah handphone kita sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, tapi diterima. Zikir kalau kita lalai ditolak, istighfar kalau kita lalai ditolak, tak ada value lah macam tu. Tapi selawat tidak kira masa, tengah bawa kereta, tengah drive, tengah kerja, boleh. Ya, subhanallah. Okay, selawat, niatkan, ya Allah, jika masih ada lagi jin, sihir, kebatilan dalam tubuh aku, keluarga aku, rumah aku, binasakan semuanya ya Allah dengan keberkatan selawat yang aku lantunkan ini ya Allah. Aku yakin, aku usaha, aku akan sembuh sepenuhnya ya Allah. Ya, lepas tu niat, cukuplah Engkau sebagai penjaga, pelindung dan pembantu diri kami ya Allah. Ya, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنكرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan azan yang kulaunkan ini ya Allah menghancurkan segala kebatilan jin dan sihir yang masih ada dalam tubuh pesakit ya Allah. Jiwanya ya Allah nurani ya Allah, keluarganya ya Allah, rumahnya ya Allah, kehidupannya ya Allah. Jangan biarkan satu pun tersisa dan tertinggal ya Allah, binasakan semuanya ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, bebaskanlah mereka ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah, merdekakanlah mereka ya Allah, berikanlah kesembuhan yang kekal pada mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa lagi tak rasa? Akak menangis kerana bersyukur dengan Allah kan? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita selepas siap mandian nanti kita sambung, kita tengok macam mana feedback akak. Jadi untuk mandian malam ni saya buatkan limau untuk akak mandi malam ni. Saya nak tengok perubahan lepas mandi. Yang lain kalau ada limau lebih kita buat juga, dia orang nak mandi esok pun boleh lah. Tak ada hal sebenarnya, kalau tak ada gangguan pun boleh amalkan mandi limau. Pasal limau ni dia ada satu khasiat yang Allah Ta'ala cipta. Wangian dia tu boleh jadi terapi pada jiwa. Limau ni juga kalau baju putih kena minyak, kita gosok dengan limau boleh hilang minyak tu. Jadi dia ada khasiat. Tidak ada yang sia-sia Allah cipta. Cuma kadang-kadang manusia tersangkut, dia bertuhankan benda yang dicipta. Macam batu-batu, keris semua ni, benda tu dicipta ada khasiat dan kelebihan. Tapi kerana taksub dengan sesuatu, manusia bertuhankan benda-benda itu. Jadi kena hati-hati, tak salah nak simpan keris ke apa. Yang penting benda tu tidak memudaratkan kita dan keluarga kita dan keturunan kita. Okey, bye. Alhamdulillah, urusan kita malam ni selesai. Dengan izin Allah, dimudahkan urusan lah. Jadi syukur, Alhamdulillah. Kita tanyakan akak apa perbezaan yang akak rasa sebelum dan selepas rawatan. Okey, saya pegang akak cakap je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tempat yang sakit itu kaki memang rasa ringan sangat. Kalau selama ni tumit rasa macam kena tocok dan pisau. So, macam ada orang peluk. Susah nak gerak. Dan hari ni selepas kita buat rawatan, Alhamdulillah sangat-sangat ringan, lapang dada, Ya. rasa tenang. Ya. Alhamdulillah. dan dapat rasa muka ni dia cerah sikit. Muka naik seri orang panggil. Kan dia macam kita selalu pandang kusam, kita susah hati kan. Okey. Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah. Alhamdulillah. Okey. Syukur Alhamdulillah. Kita sebagai manusia, kita hanya mampu usaha. Selepas rawatan ni, kaedah saya lah untuk beri kesembuhan yang kekal. Pasal tak ada benda yang kekal sebenarnya. Kadang ada serangan balik tu. Memang benda tu fitrah. Contoh body kita dah kosongkan, body biasanya akan jadi rumah kosong. Jadi that's why lah saya bagi amalan zikir pada pesakit. Supaya dengan amalan tu dia akan cleaning, akan healing dan akan jadi benteng, shield kepada pesakit. Pasal rumah kosong, pergi mana-mana ada jin nampak, ada rumah kosong, jom masuk. Jadi bila tak ada benteng, mudahlah mereka masuk. Bila ada benteng, mereka walaupun cuba masuk, mereka tak boleh duduk lama. Pasal amalan yang kita bagi ni, saya susun khas untuk pesakit-pesakit saya lah. Amalan dia ringkas saja. Akak boleh buat siang ataupun malam. Siang lepas subuh, malam lepas maghrib. Itu waktu yang paling cantik lah. Ada juga amalan sunnah Nabi sebelum tidur. Ada juga doa buka pakaian. Pasal ketika kita membaca doa ketika buka pakaian, maka Allah akan hijabkan mata jin daripada melihat aurat berat kita lah. Kadang-kadang kita main buka baju,
Hari-hari dia orang tengok, geram, itu yang datang damping kita tu. Jin ni pun makhluk yang bernafsu sebenarnya. Lepas tu, ada juga amalan keluar rumah, amalan daripada luar nak balik rumah. Semua dalam, nanti admin saya bagilah. Jadi syukur Alhamdulillah, sebenarnya kesembuhan milik Allah Ta'ala. Dan proses penyembuhan pun dia akan ambil masa. That's why lah kita buat benda-benda ruqyah tu untuk benda tu, apa orang cakap, proses healing dia tu. Umpamanya macam sakit hospital lah. Doktor suruh makan ubat, makan. Tapi suruh minum air penawar, tak minum. Air berkeruh, tak minum-minum. Macam mana nak sembuh? Itulah cerita dia, lebih kurang. Jadi apa yang kita ruqyah tu, apa yang minum-minum, apa yang pakai-pakai, InsyaAllah perbaiki hubungan dengan Allah. Kalau lama tak baca Quran, kita dah mula baca Quran balik, mula zikir balik. Sebenarnya bila Allah uji, dia nak kita balik pada dia. Dia nak kita merintih pada dia. Cuma banyak antara kita bila dia uji, ini siapa pula buat aku ni? Ada orang tambah sihir lah ni. Kita menuding kepada orang lain. Sedangkan Allah Ta'ala nak kita merintih dan kembali pada Allah. Itu saja sebenarnya. Okey, akak mungkin ada nak cakap apa-apa yang terakhir? Cakap apa? Syukur Alhamdulillah lah. Sebab tujuannya nak ikhtiar untuk kesembuhan ni bukan apa-apa, cuma akan nak solat mudah. Itu yang paling bagus buat sebenarnya. tanggungjawab mudah, tak sakit dan tak mengeluh pada orang lain. Alhamdulillah. Dan boleh saya tahu akak derita sakit ni dah berapa tahun? Lama sangat. 20 tahun ada? 15 tahun? Tak ingat lah, tapi memang lama. Lama Cuma lah. baru-baru dah tak tahan, baru cakap dengan family. Okey. Jadi sebenarnya macam ni, bukan semua orang percaya dengan benda ni. Kita pun tak boleh salahkan family kadang-kadang. Cuma that's why lah saya buat video penerangan supaya benda ni akan jadi input dan pendedahan pada semua orang. Sesungguhnya kita kena yakin jin tu wujud, syaitan itu wujud, dan sihir itu wujud bermula daripada zaman Nabi Sulaiman AS sehinggalah ke zaman kita akhir zaman, dan kita akan kedatangan Dajjal Al-Masih, bapa kepada segala jin dan sihir akan keluar satu hari nanti, ya, akan bergabung dengan iblis. Jadi sebelum dia keluar, kita nampak sangat banyak manusia terkena gangguan. Allah Ta'ala zahirkan, tunjukkan bahawa semua benda ni akan hadir, akan menunjukkan diri. Jadi ketahuilah bahawa bila kita tidak percaya, kita menolak adanya jin sihir, kita cakap zaman dah moden, tak ada benda ni semua, maka akidah kita boleh terganggu lah. Jadi hati-hati, insyaAllah. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. Jadi kepada yang menonton, kita harapkan dapat mendoakan supaya semua pesakit yang saya rawat dan bantu dapat kemudahan, diberi kesembuhan yang kekal dan jalan keluar daripada Allah, dan mereka semua merdeka daripada dijajah bangsa-bangsa jin. Kalau ada keluarga kita yang sakit, bagi moral support dan bantulah mereka keluar daripada belenggu-belenggu sihir dan juga jin ini. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran tak pernah mengalah. Bye.